أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal. Pada hari yang mulia ini memulakan juz yang ke-19 pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat Ustaz ya. Alhamdulillah bertemu. Saya merasai set baru hari ini. Rasa set baru ya, juz baru pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah terus ceria. Kita bersama Ustaz Tirmizi. Semalam ada yang tanya Ustaz di ruang komen, dia kata mana Ustaz Tir kan, lama sangat. Hari ini bersama dengan Ustaz Tir dan saya jemput tuan-tuan untuk berkongsi, share di ruang Facebook tersebut, komen di dalam ruang tersebut juz 19. Bersyukur betul kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan kita sampai saat ini menghirup nafas bersama Al-Quran, bukan biasa-biasa, bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi telah disusunkan Allah dan kita menyahut seruan itu. Kita syukur dan kita ingin sama-sama memulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi halaman pertama juz 19 halaman 362. Pada ayat 21 hingga 24 kita akan melihat kepada permintaan kaum musyrikin agar malaikat turun kepada mereka atau mereka melihat Allah serta penjelasan akan batalnya amalan mereka. Ini adalah satu cabaran mereka kepada Allah dengan tidak mengindahkan kepada Al-Quran. Yang ke-25 ayat 25 hingga ayat yang ke-29 kita akan melihat keadaan menakutkan pada hari kiamat. Ya, sebagaimana kita maklum, ayat pertama surah Al-Furqan menjelaskan tentang nadhira, ya, amaran-amaran yang akan diberikan. Pada ayat 30 hingga 32, kaum kafir meninggalkan Al-Quran dan meminta agar Al-Quran diturunkan sekaligus, padahal ada manfaat yang tersendiri. Jadi ini adalah ringkasan. Secara ringkas dalam surah Al-Furqan ada 4 perkara penting. Tabarak, kalau ayat pertama itu kita bincang, iaitu bercakap tentang Allah yang maha barakah, maha hebat, bercakap tentang Al-Furqan, Al-Quran, abdihi, rasul, dan juga lil alamin an-nazira, amaran tentang hari akhirat. 4 perkara ini 4 sekaligus yang kita akan lihat satu persatu bagaimana Allah merungkai agar kita dapat hidayah daripadanya. Kita baca dahulu daripada ayat 21 hingga 26 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua terus setia istiqamah dalam My Quran Time. Baca faham amal, teruskan share bagi yang menonton di Facebook TV Al-Hijrah, boleh teruskan tekan butang share di bawah. Dan juga yang di rumah juga boleh share dengan grup-grup WhatsApp. Jom sama-sama tengok My Quran Time. Kerana muka surat yang ke-362 syarat dengan ilmu, peringatan dan pengajaran untuk kita semua. Ada satu ayat yang cukup terkesan kita pada ayat 30 pada hari ini. Moga-moga kita tak tergolong dalam golongan apa yang Nabi sebut itu. InsyaAllah Ustaz Faz akan terabur pada muka surat yang sangat penting juga untuk kita belajar pada hari ini. Jom sama-sama kita ikhlaskan niat kita. Selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ayat yang ke-21 hingga 26. Nahwan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 21 hingga 26 Ustaz ya. Ada satu pantun ya di awal ini ya, dari Johor ke Lembah Kelang, singgah di stadium menonton bola. Abaikan Tuhan, menempah malang, kelak azab penuh sengsara ya. Jadi kita tak naklah ya kita ni menentang kepada Tuhan kerana ia menempah sengsara sebagaimana yang kita baca sebentar tadi. Apakah yang kita baca? Waqala alladhina la yarjuna liqa'ana ya, mereka yang bercakap tak nak mahu bertemu dengan kami. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah yang mempersoalkan kepada Nabi Abdihi, yang mempersoalkan kepada Al-Furqan, kepada Al-Quran, yang mempersoalkan kepada Tabarak, kepada Tuhan yang penuh barakah. Ya, maka kesan bila mempersoalkan Tuhan, mempersoalkan kepada Rasul, mempersoalkan kepada Quran, maka orang itu dia tak nak berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak membuat persediaan untuk ke akhirat. Laula unzila alainal malaikah. Ya, Allah kata mereka ini mencabar Allah dengan dia kata kalau boleh turunkan malaikat kepada kami dan juga au nara rabbana. Ataupun kami nak melihat sendiri dengan mata kepala kami sendiri Tuhan kami. Ya, dia mencabar malaikat tolong datang pada kami ataupun Tuhan tolong datang kepada kami. Ini lambang apa ini? Allah kata laqadis takbaru fi anfusihim. Mereka ini adalah amat sombong wa atau utuwan kabira, dan mereka ini melampau sangat sombongnya itu. Dia melampau kerana sombong. Ada orang melampau kerana dia berbuat dosa, kerana tak tahu. Tetapi Allah menyatakan di sini wa atau utuwan kabira, mereka ini melampau angkuh kerana mereka ada sombong, meminta malaikat datang, Tuhan datang, ikut kata mereka. Bukan mereka ikut kata Allah, bukan ikut kata Quran, bukan ikut kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menerangkan pada ayat yang ke-22, apa jadi kepada mereka kalau mereka buat begini, ya. Yauma yarawnal malaika, kalau kamu nak sangat malaikat, okey, fine. Okey. Ingatlah pada hari mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada khabar gembira, tidak ada busyra. La busyra yauma idzil
lil mujrimin, kepada orang yang melakukan dosa, dan mereka bercakap apa? Hijram mahjura. Nah, perkataan ini kita akan jumpa sekali lagi Ustaz ya. Hijram mahjura ini pada hari Jumaat nanti insya-Allah ya. Tetapi hari ini kita lihat dulu perkataan hijram mahjura ini, mereka kata tolong jauhkan kami daripada segala azab yang didatangkan ini kerana mereka tidak tahan. Lebih kurang macam zaman sekarang Ustaz ya. Dulu saya main hoki ya, ada kawan saya mungkin main bola ke kan, bila dia tengok pasukan tu kuat sangat, dia kata hijram mahjura, pasal tak nak jumpa dengan pasukan tu, takut kalah. Ya, itu kalau orang main hoki ataupun main bola. Tetapi bila dah sampai di akhirat, bila mereka menyatakan, mereka menjerit-jerit kata tolong jauhkan daripada kami, tapi rupa-rupanya dulu dia yang cakap mana laula unzila alaina malaika, bagi mana malaikat, tolong datangkan kepada kami. Malaikat dah datang, mereka suruh jauh pula. Macam orang ni lah, mana pasukan yang hebat tu, mana dah datang, lepas tu okey saya mengaku kalah. Jadi ini pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 22 dan ayat 23. Allah menegaskan lagi nazir, satu peringatan, wa qadimna, kami yang akan menyerahkan, kami yang akan memeriksa, menyerahkan ila ma amilu min amal, apa sahaja yang mereka amalkan, yang mereka buat, faja'alnahu haba'an manthura, ya, kami jadikannya sebagai debu yang berterbangan. Menarik istilah ini Ustaz ya, nak menceritakan kadang-kadang saya ketika di luar negara dahulu melihat kepada ada orang yang bukan Islam, dia derma memang tip-top Ustaz. Betul. Memang baik ya, dia dari segi senyum, melayan orangnya, bagi makan pizza dululah Ustaz ya, dekat luar negara je baik kan. Saya fikir-fikir mereka ni sebenarnya amal mereka ni memang terbaik ya, tetapi Allah kata apa? Amal ini kalau tidak diasaskan kepada Allah tabarak, tidak diasaskan kepada Al-Furqan ya, kepada Al-Quran, tidak diasaskan kepada Rasul, tidak bersedia untuk bertemu hari akhirat, dia akan jadi haba'am manthura, seperti debu berterbangan. Tak ada hasil, tak ada nilai. Tak ada nilai. Pasal apa? Dia tidak mengikut nilai Tuhan. Lepas tu dia pula nak minta nilai daripada Tuhan, tak boleh. Kan? Awalnya ini tuan-tuan, kita baca Quran ini, kita nak tengok standard Tuhan bagaimana. Apa nilai dalam Al-Quran, kita ikut, barulah lepas tu lulus mengikut Tuhan. Tapi kalau kita ikut kepada hawa nafsu ya, sebagaimana yang kita lihat ya di dalam surah ini, maka itu akan menyebabkan ia menjadi debu yang berterbangan. Bagaimana pula kepada mereka yang berada di satu lagi tempat? Tadi kita bercakap tentang debu berterbangan yang tidak ada nilai, yang kita pun merasa tak nak ya, tak selesa. Tapi ada satu lagi tempat, mereka itu adalah berada di tempat yang indah kerana mengikut kepada tabarak, kepada Allah yang tabarakallazi pada ayat awal ini, yang menurunkan Al-Furqan, yang mengikut Al-Furqan, mengikut Rasulnya, dan sentiasa mengambil peringatan daripada Al-Furqan untuk bersedia ke hari akhirat. Mereka ini dinyatakan pada ayat 24. Kita baca bersama sekali lagi. Silakan Ustaz. Ayat 24 sah. Ya, silakan. Jom kita baca ayat ke-24, kita melihat apakah yang istimewanya kepada penghuni syurga, apa yang mereka buat dan apa yang mereka dapat pada ayat 24. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra penghuni syurga pada hari itu mendapat tempat yang paling baik dan paling indah untuk beristirahat ya. Istilah yang Allah gunakan sini ashabul jannah, mereka ini berada di syurga pada hari itu, berbanding dengan satu lagi kumpulan yang mereka ini tidak berjuang bersama dengan Allah, bersama dengan Rasul, bersama dengan Furqan, kitab Al-Quran, dan juga perjuangan hari akhirat. Yang berjuang ini dia dapat apa? Khairum mustaqar, tempat yang paling baik Ustaz ya. Mustaqar ini tempat relax. Kita relax, kita nyenggeng lah Ustaz ya. Boleh tak payah kerja dah, tak payah kerja lagi tuan-tuan, tak payah beramal, tempat untuk mendapat
mendapat dia punya qarar ataupun tempat dia mendapat balasan. Dan Allah menyatakan di sini wa ahsanu maqila, ya, tempat istirahat. Tempat tinggal, tempat istirahat. Apakah kepentingan kita memahami ayat ini? Kerana bila bercakap tentang maqila ni ada kaitan dengan qailulah, Ustaz. Qailulah kan, kalau kita qailulah tu kan kita rehat, tidur sebelum zuhur sekejap, itu kerana kita nak berehat sekejap, kerana kita letih. Tetapi di sini kita tidak letih. Kita tidak letih. Satu lagi ialah mustaqarran wa ahsanu maqila, ini adalah tempat ini tidak bosan, tidak jadi seperti kita lah, Ustaz, ya. Kadang-kadang kita pergi ke satu tempat, kita nak pergi hotel contohnya, kita rasa macam best pergi hotel 2-3 hari. Betul. Ya. Tapi kalau katakan, Ustaz, ya, pergi hotel sampai 2-3 minggu, apa jadi? Ataupun kalau katakan pergi ke luar negara bercuti 1 minggu 2 minggu, tapi kata okey kamu bercuti sampai 3 bulan. Bosan juga, Ustaz. Betul. Akhirnya rindu nak balik ke rumah, balik ke Kuala Lumpur. Ya, kat Kuala Lumpur ada banyak juga, ya. Rindu kepuk lekor juga. Kepuk lekor juga, ya. Lepas tu bila dah lama dekat sini, kita rindu pula nak balik, nak pergi baliklah ke Mesir, nak pergi ke US balik. Kan begitu kan? Kita ni memperdaya saja, Ustaz. Dia memang dia berubah-ubah dia punya perasaan itu. Tetapi tidak berlaku di tempat yang dinamakan jannah. Allah cakap kat sini kita tak nak berubah dah. Ya, tidak mahu lagi berubah. Kerana apa? Kerana kita dapat apa yang kita inginkan dan kita tidak bosan berada di tempat itu. Ayat 25 Allah menyatakan wa yauma tashaqqaqus sama', ya, dan ingatlah pada hari langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Allah bawakan sedikit pasal syurga, tapi Allah tetap juga membawakan nadhir. Pasal surah ini bermula dengan perkataan nadhira, Ustaz, ya. Jadi amaran demi amaran. Mungkin ada yang tanya mengapa Allah bawakan amaran banyak sangat? Kerana ini adalah surah yang turun ketika Nabi di fasa kedua dakwah. Mereka nak menghenyak Nabi, mereka memperlekehkan kepada Quran. Jadi kena diberikan amaran. Amaran bukan tanda kebencian, tetapi amaran itu adalah untuk menegaskan bahawa sila ambil tindakan. Daripada kamu terlambat, nanti kamu akan dapat apa? Dapat awan putih yang diturunkan oleh para malaikat dengan sebenar-benarnya. Dan pada hari itu al-mulku yauma idzinil haqq lirrahman, iaitu ayat 26, kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan. Yang betul hanya Tuhan, yang tak betul adalah orang yang tidak ikut Tuhan. Tidak ikut al-haq, tidak ikut kepada al-furqan yang membawakan al-haq, kebenaran dalam hidup kita. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira, yang ini, ya, itulah hari yang sulit bagi orang-orang yang kafir, tetapi bagi Allah masih lagi meletakkan dirinya namanya Ar-Rahman, Ustaz. Menarik kat sini. Dalam keadaan amaran demi amaran dinyatakan dalam ayat ini, Allah masih lagi menggunakan Ar-Rahman. Apa manfaatnya? Ustaz rasa apa kaitannya, Ustaz, dekat sini? Ya. Allah tetap juga membekalkan peluang untuk diampunkan. Bagi siapa yang ada dosa, ya, tetap juga Allah ampunkan. Syaratnya apa? Di dunia ini hargai tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yang pertama Allah, yang kedua adalah al-Furqan Quran, yang ketiga adalah Rasul hamba-Nya, dan yang keempatnya ialah kita sentiasa beringat-ingat amaran itu akan menyebabkan kita akan disantuni oleh Ar-Rahman bila sampai ke akhirat nanti. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan kita adalah ata ataupun atawa, yang maksudnya sombong, melampau batas, yang kita jumpa dalam ayat yang ke-21. Orang yang mencabar minta Allah datang pada dia, ya, minta Allah ikut cakap dia, bukannya dia ikut cakap Allah. 10 kali disebut di dalam Al-Quran. Dan apakah tanda seseorang itu amat sombong dan minta Allah ikut cakap dia? Dia tidak kisah Al-Furqan dalam kehidupannya, tidak mahu baca, tidak mahu memahami, apatah lagi untuk diamalkan mengikut kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini peringatan kepada saya, pada tuan-tuan, untuk kita terus bersama, ya, menghargai, jangan sombong pada Allah, ya. Orang yang baca Quran ni dia tak nak sombong, ya. Seperti mana kalau dengan mak ayah, Ustaz, ya. Dengar cakap mak tu, maksudnya mak cakap apa tu, kita cuba faham apa mak cakap. Berbanding dengan kita cakap bahawa saya ikut mak, ya, tapi apa mak sebut kita pun tak tahu. Itu adalah tanda anak yang tidak okey, yang kita doakan. Tuan-tuan semua istiqamah bersama Al-Quran. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Masya-Allah.
Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka disediakan jannatul firdaus, syurga firdaus bagi tempat tinggal kediaman mereka. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah lagi. Inilah alam yang kekal abadi. Ada sahabat kita Sumayyah Tambi Hussein, ya Allah redalah kami dan masuklah ke syurga-Mu, alam yang kekal abadi. Ustaz Fah sebut tadi, kalau hotel duduk 2-3 hari, 2-3 minggu, outstation pun musafir ataupun pergi bercuti, betul, rindu nak balik rumah balik. Ada sahabat kita Sadiah Muhammad Arifin kata, betul, saya pernah kerja 2-3 minggu di hotel, makan semua siap disediakan, tapi rindu juga nak sampai ke rumah. Safas maknanya itulah kesenangan yang sementara itu bukan tak boleh ambil senang seronok, tapi jangan sampai memperdayakan kita daripada Al-Quranul Karim, insya-Allah. Ini semua orang pakat mengaku orang KL semua, Safas. Saya orang Kuala Lumpur, kita pun sekarang ni tengah sedang di Kuala Lumpur juga. Dia sekejap je, Ustaz. Dia sekejap je. Dia sekejap KL tu. Ya, dia mengaku Johor ke, mengaku KL ke, Perlis ke, sekejap. Yang kekalnya ialah apa? Khairu mustaqarrun wa ahsanu maqila ashabul jannah. Allah. Itu yang kita nak, Ustaz, ya, hari ini, insya-Allah. Maka itulah Al-Quran untuk semualah, insya-Allah. Untuk semua, insya-Allah. Baik. Kita ambil tajuk sikit hari ini. Huruf-huruf yang masih lagi kita nak masuk tentang huruf-huruf yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Kita dah bicarakan huruf alif ataupun dan juga huruf lam. Sekarang kita bicarakan huruf ra. Ra agak banyak, kan huruf ra ni adalah huruf yang paling banyak sifatnya. Selain dia ada sifat-sifat yang berlawanan itu, dia ada juga sifat-sifat yang tunggal, seperti dia ada sifat takrir, getaran itu, dan ada sifat inhiraf. Maka ra ni paling banyak sifat dan tak terkecuali daripada sifat tebal dan juga nipis. Kita bicarakan, tengok pada huruf ra. Huruf ra yang tebal, macam mana keadaan ra yang tebal, kita lihat di slide kita. Baik, huruf ra yang dibaca dengan tebal, iaitulah huruf ra yang dibaca dengan tebal atau tafkhim, iaitu huruf ra sakinah, ra yang mati, kerana kita nak wakafkannya. Dan huruf sebelumnya berbaris fathah, iaitu baris atas. Ra ni bila kita nak matikan ra tu sama ada walaupun asalnya hidup. Seperti sini, inna a'tainakal kautsar. Bila matikan kautsar, ra tu dimatikan. Jangan tengok pada baris ra tu. Ra bila mati kena tengok sebelum ra. Maka kaedahnya bila ra yang kita dimatikan kerana wakaf ini, maka tengok sebelumnya. Kalau dia berbaris fathah, baris atas, maka jangan fikir panjang, ra tu dimatikan dalam keadaan tebal. Macam mana? Inna a'tainakal kautsar. Al-kautsar tebal. Ayat kedua tu juga surah Al-Kautsar pada ayat terakhir, ayat 3, inna syani'aka huwal abtar. Al-abtar, ra tu dibaca dengan tebal. Wal qamar, kalau kita berhenti. Contoh tu, wal kalau sambung maka tak jadilah kaedah dia. Wal qamari idza, ra tu dibaca dengan baris. Bila baris bawah dia nipis. Ceritanya kalau kita wakaf wal qamar, ra tu dibaca dengan tebal. Sebab apa? Sebelumnya berbaris atas, maka dibaca dengan tebal ra itu. Dan jangan pula kita terpengaruh huruf sebelum tu tebal juga. Jangan kita baca inna a'tainakal kautsar. Jangan thar. Tha tu dikekalkan nipisnya, dan juga apa nama ni, ra itu yang tebal. Al-kautsar. Dia punya mulut tu memang kena betul, Ustaz ya. Dia punya sebutannya tu. Kalau tidak dia sa jadi tha jadi tha. Mulut Ustaz tu memang perlu mudah yang jadi al-kautsar, al-abtar. So dia terpengaruh dengan dia terpengaruh ya. Okey. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi yang sebenarnya memang bercakap tentang ra ni, Ustaz ni memang dia selalu terkesannya kan. Dia
tor jadinya kan berbanding dengan tar. Jadi ini pelajaran yang penting pada hari ini untuk sama-sama kita beri perhatian. Nadhira Ustaz ya, nadhir, peringatan yang Allah nyatakan untuk kita pastikan kita tidak tersilap terbabas diselekoh tajam dalam membaca al-Quran insya-Allah. Baik, kita nak menyambung pada ayat 27 hingga 32 ya. Kalau kita tengok yang kita dah baca Ustaz ya. Ya. Ayat yang ke-26 sudah pun kita bincang bahawa Allah Ar-Rahman ini yang berkuasa. Bila kita sampai di akhirat nanti, Allah lah yang membawakan kebenaran, Allah yang sama sebenarnya yang menurunkan Al-Quran. Jadi bila sudah diadili oleh yang Maha Penyayang, bila diadili oleh yang Maha Penyayang, apakah yang berlaku kepada mereka yang mempermainkan Tuhan, lebih kurang macam kat dunia Ustaz ya, mempermainkan mak sendiri kan. Mak dah sayang kita tapi mempermainkan mak, sampai satu masa bila katakan dah jadi mujrimin, kena panggil kat sekolah kan, makcik sila datang ke sekolah pasal anak makcik ni ada buat masalah. Pada waktu itu apakah yang berlaku pada si anak akan jadi amat menyesal di akhirat macam mana? Kita baca daripada ayat 27 hingga 32. Sila dengar Ustaz. Baik, jom sama-sama kita baca ayat yang ke-27 hingga 32, kerana ada penyesalan apabila kita silap memilih kawan ataupun silap memilih orang-orang yang kita percaya menjadi pemimpin. InsyaAllah akan kita tadabbur. Semoga kita tak menyesal kerana silap memilih orang-orang yang kita percayai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, kita dah bacaan daripada ayat 27 hingga 32 ya. Maksudnya, dan ingatlah pada hari ketika orang zalim menggigit dua jarinya. Maksudnya menyesal betul-betul. Kerana apa mereka bercakap begitu? Mereka kata yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, iaitu alangkah ruginya, alangkah baiknya kalau katakan aku ini mengambil ma'ar rasuli sabila, mengambil jalan bersama Rasul. Apa maksud jalan bersama Rasul? Berjuang bersama Rasul. Apakah yang boleh kita buat zaman ini tuan-tuan? Kita share dekat Facebook, kita beritahu pada kawan, ingatkan pada anak tentang Al-Quran, tentang apakah yang diperjuangkan oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang diinginkan oleh mereka yang berada di hari akhirat. Gigit jari. Gigit jari, menyesal sangat. Kerana apa? Kerana mereka tidak ambil serius tentang perkara ini. Ayat yang ke-28 lagi mengerikan. Mereka cakap apa? Ya wailata laitani lam attakhidh
fulanan khalila, iaitu maksudnya wahai Tuhan, celakalah aku kalaulah dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Khalila ini adalah teman akrab yang kita spend masa, gunakan masa banyak Ustaz. Ya. Bercakap, belanja makan, kita mungkin undi dia, kita beri ketaatan kepada dia, berikan masa kepada dia, tapi rupa-rupanya sampai di akhirat perkataannya apa Ustaz? Fulanan. Fulanan ini lebih kurang kalau kita ada kawan, kita rapat sangat dengan kawan namanya A lah. Tapi bila sampai di akhirat, kita tak panggil dia A, kita panggil dia tak nak beritahu nama pun. Pasal bila beritahu nama itu tandanya kita memuliakan. Tetapi bila dah sampai di sini, mereka menyatakan betapa ruginya saya mengambil dia tak nak beritahu pun namanya kerana amat benci kepada orang-orang yang tidak berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalid ini siapa? Mungkin rakan kita, mungkin itulah isteri, suami, anak dan sebagainya yang kita ambil masa yang banyak kita bersama. Jadi kita perlu memastikan ya ini dijaga, dan disambung pada ayat 29, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku. Tak habis lagi Ustaz ya. Dia dakwa pula di depan Allah, kawan aku ni yang rapat ini ataupun pasangan saya ini, dia telah menyesatkan aku daripada peringatan ketika Quran itu telah datang kepadaku, dan syaitan memang pengkhianat manusia. Istilahnya wa kana syaitanu lil insani khadula. Khadula ini maksudnya dia kawan Ustaz ya, dia rapat ya, macam syaitan kalau dalam surah Al-Anfal. Yeah. Dia dah bersama dengan perang, beri semangat apa sebagainya, tapi bila dah nampak dah tentera kat depan, dia cabut. Ini adalah syaitan. Dia akan beri semangat, berikan rasional untuk kita buat itu, buat ini. Lepas tu bila dia dah nampak kebenaran bahawa bahaya, dia akan tinggalkan kita, dan akhirnya kita terkontang-kanting dalam keadaan tanpa mengikut hidayah, tanpa berjuang bersama Rasul. Berbanding dengan Khalil yang bersama Rasul, kawan pasangan yang beriman dengan Quran, dia waktu senang bersama kita, waktu susah pun tidak tinggalkan kita. Jadi ini ayat yang menerangkan kita kena pilih kawan yang berjuang bersama. Ya, jangan pilih kawan kerana bisnes semata-mata, kerana apa lagi? Kerana duit semata-mata. Tak jalan Ustaz, tak jauh. Ya, akhirnya tikam daripada belakang. Ayat yang ke-30 ya adalah satu komentar rintihan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amat menyayat hati. Kita nak baca sekali lagi ayat 30 ini agar kita sedar kalau Nabi Musa dia nak sesuatu, Nabi Musa nak sesuatu Ustaz ya, minta pada Allah. Nabi Muhammad pandang ke langit saja, kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, pandang ke langit saja, tak cakap apa-apa, Allah sudah pun menjawab dengan menukar kiblat Ustaz. Tak cakap apa-apa, Nabi Musa minta baru Allah bagi. Nabi Muhammad pandang ke langit saja ya, dalam keadaan sedih, Allah terus menjawab dengan menukar kiblat dan memberi perubahan kepada seluruh manusia. Bagaimana kalau ketika Nabi tak cakap, Allah bagi, ketika Nabi merintih? Ayat 30 kita baca bersama-sama untuk kita sedar bahawa jangan sampai Nabi merintih bahawa kita ada ciri-ciri dalam ayat 30 ini. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Kita baca ayat 30. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kawan sahabat yang sejati, yang bila kita jumpa dia, bercakap dengan dia, kita ingat akhirat, kita akan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ulama letak syarat kalau kita nak berubah jadi baik, wajib tinggalkan dua perkara. Pertama sekali ialah tinggal kawan-kawan kita yang jahat, ataupun yang kedua, kawan kita dah nampak berubah ataupun kita boleh ubah dia, kita kuat. Kalau kita tak mampu kuat untuk ubah dia, janganlah, kita tinggal dulu sementara. Ni baru kita bertaubat seminggu, pergi alumni pukul 7 buat jamuan. Ingat solat jemaah, rupanya karaoke dah Ustaz Fah. Baru nak berubah. Mana kena tinggal kawan-kawan, pilih kawan, kena penting. Ajar anak-anak kita nak masuk asrama, jangan kita pesan suruh jimat duit je. Penting solat, pilih kawan. Kalau kawan yang pilih pergi surau awal, insya-Allah anak kita akan ikut. Al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu akan ikut agama kawan dia. Wallahu a'lam. Kita baca ayat 30. Ini pesanan yang cukup hebat, yang cukup menggerunkan kita semua. Mudah-mudahan kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadhal qur'ana mahjura
Sadaqallahul azim. Dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, merintih pada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mengabaikan al-Quran ini. Ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ini sebenarnya asalnya merujuk kepada orang-orang yang tidak beriman. Mereka ini mahjura. Apa maksud mahjura? Mahjura ini diabaikan, dihijrahkan. Katakan orang Johor Ustaz ya, dia dah berpindah ke Kuala Lumpur dan dia tak balik-balik lagi ke Johor, itu namanya berhijrah. Ya, dia balik pun sekali-sekala sahaja ke Johor. Apabila diletakkan istilah ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, dia merujuk kepada al-Quran, patah balik pada Quran kadang-kadang je Ustaz. Kadang-kadang waktu mak nak meninggal, waktu ayah nak meninggal, waktu dia nak meninggal kot kan, waktu itu orang lain yang bacakan dia. Tapi lainnya itu dia tidak mahu merujuk kepada al-Quran ketika membuat keputusan. Dia tidak menggunakan masa yang banyak bersama al-Quran, ataupun dia tidak kisah pun apa yang ada isi dalam surah Al-Furqan. Apa aku kisah surah Yasin, dah baca je lah, dah habis majlis tahlil, saya pun teruskan kehidupan macam biasa. Inilah yang dirintihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi merintih mengadu pada Allah, ya Allah, kaumku. Kaumku ni awalnya musyrik Mekah, sifat-sifatnya ada yang dinyatakan tadi, tak nak guna masa, tidak mahu melihat mesejnya, tidak mahu mendengarnya. Tetapi perkara itu juga berlaku dalam diri umat Islam sekarang. Dan inilah perjuangan yang penting kita usahakan tuan-tuan ya. Kita usahakan, iaitu kita ingin memastikan Quran ini kita tidak tinggalkan. Tak apalah kita orang apa Ustaz ya, orang Perak pergi ke KL ke, orang Perlis pergi ke KL, tak apa. Ya, balik sekali-sekala. Tetapi Quran jangan kadang-kadang. Tak boleh kadang-kadang. Allah kata bahawa ayat 31, wa kadzalika ja'alna likulli nabi, ya, pada setiap nabi itu ada musuh di kalangan orang yang berbuat dosa. Ya, dan ada orang yang buat dosa ni, dia kata Quran ni ada apa Ustaz ni kan? Tak ada apa kan. Tapi Allah kata apa? Wa kafa bi rabbika hadiyan. Quran ini apa-apa. Bukannya tak ada apa Ustaz ya. Dia adalah sumber hidayah. Cuba kita bayangkanlah, tanpa Quran tuan-tuan pukul 12 kita buat apa tuan-tuan? Kan. Tanpa hidayah, kita bincang sebelum ini, makan tengah hari bukan sekadar kita nak makan apa, kita nak makan siapa kan. Sambil makan itu dia nak buat projek ini, rasuah sana rasuah sini. Dan orang yang dapat hidayah daripada Quran tidak akan buat begitu, yang pertama. Yang keduanya, dia adalah nasira, pertolongan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Quran ini. Kerana apa? Kerana kalau kita tidak ada Quran, kita tak tahu bahawa sebenarnya kita ada misi kehidupan. Kita rasakan hidup kita jalan, lepas tu mati. Itu sahaja. Ya, tetapi kita tahu bahawa Allah sedang membantu kita. Kalau kita tengah down, tuan-tuan ada yang sakit dan sebagainya, kita tahu Allah akan sentiasa membantu kita. Jadi bila ada musuh ini, musuh bercakap kepada Nabi, dia cakap dalam ayat 32, ya. Dia kata apa? Kalau boleh Quran ni tak boleh ke turun sekaligus saja. Ya. Zaman sekarang kalau boleh Quran ni tak boleh ke saya ada teknik saya boleh faham dalam masa 2-3 hari, saya terus je faham, pandai baca Quran kan, terus tadabbur habis 30 juzuk dalam masa 3 hari, tak boleh ke begitu? Ya. Apa jawapannya? Kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Ya. Rupa-rupanya Quran ini turun sedikit-sedikit kepada Nabi, tuan-tuan ya, dan Quran yang lengkap ini juga sampai pada kita dapat satu halaman pun tadabbur 1 hari 1 jam, kita dapat pun mungkin 2-3 poin. Itu sebenarnya memang modul bagaimana Quran disampaikan, sikit-sikit untuk meneguhkan fuad. Apa itu fuad? Fuad ini adalah lapisan nombor 3 dalam hati kita. Kita ada sadar, kita ada qalb, kita ada fuad, tempat perasaan, tempat perjuangan. Maksudnya, pasal nak berjuang dengan Quran ini, dia kena nafas panjang. Kalau tidak, semangat kita makin lama makin down. Tuan-tuan nak baca Quran setiap hari. Ada tuan-tuan pernah rasa bosan? Ustaz pernah ada rasa down sikit tak Ustaz ketika bersama Quran? Betul. Ada Ustaz ya. Macam mana Ustaz menguruskan perkara tu? Ya, kadang-kadang ada mari kita rasa bila kadang-kadang kita susah nak mengingat ayat Al-Quran, ataupun kita cuba buat cara lain pula lah. Kita tengok pada makna tadabburnya untuk bagi kepada kekuatan. Tapi dia ada memang ada graf turun naik. Tapi bila kita sentiasa lawan perkara tu, kita mujahadah, insya-Allah kita dapat, insya-Allah ya. Jadi itu sebenarnya peranan Al-Quran ini sendiri. Bila kita cuba pegang juga Ustaz ya, ia menjadi sebagai nasira, pertolongan. Bukan kita tolong Quran yang tolong kita.
warattalnahu tartila. Kita kena baca dengan tartil, dengan betul-betul, dengan perlahan-lahan, dan kemudian diikuti pula dengan kefahaman, kemudian diikuti pula dengan amalan sedikit demi sedikit, tapi ia meneguhkan. Kalau tidak dia jadi macam naik tangga, Ustaz. Sepatutnya naik tangga satu kan. Tapi kita daripada tangga satu tu dia punya terus lompat pada tangga nombor 100. Apa jadi tuan-tuan? Tangga tu terbalik, lepas tu tak nak baca Quran dah. Kan, tak nak, saya trauma saya bila baca Quran demam. Rupanya apa? Satu hari 30 juzuk. Ya, kita baca sikit-sikit, tadabbur sikit-sikit. Moga Allah meneguhkan perjuangan kita bersama Rasul. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu pada hari ini kita doa pada Allah agar sentiasa kita buat persediaan bertemu Allah dengan amal, bukan mempersoalkan malaikat, malah minta Allah jumpa kita pula, ikut cakap kita. Nombor 1. Nombor 2, semak amal kita agar tidak menjadi debu dengan memastikan ia bertepatan dengan panduan SOP Al-Quran, nama lainnya Al-Furqan. Yang ketiga, tempah tempat rehat sebenarnya di syurga dan bukan sekadar untuk berehat di sini. Sini adalah tempat bekerja, kita berusaha sampai ke syurga. Kita berdoa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami sahabat yang membimbing kami, ya Allah, sahabat dalam kebaikan, sahabat sejati, ya Allah, sahabat apabila kami berbicara dengannya, kami memandangnya, kami sentiasa mengingat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau putuskan hubungan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sahabat-sahabat kami semua, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ahli-ahli Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah kami ahli-ahli Al-Quran, ya Allah. Orang-orang yang sentiasa dekat dengan Al-Quran, ya Allah. Kuatkanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Cerikanlah diri kami dengan Al-Quran, ya Allah. Gembirakanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Kurniakanlah kepada kekuatan daripada kekuatan Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai satu panduan, pedoman dalam kehidupan kami semua, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita agar kita mendapat kawan, Ustaz, ya. Kawan, alumni sekolah, alumni di tempat kerja, semuanya itu diteraskan kepada Al-Quran. Inilah yang kita ingin perjuangkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kesedaran perjuangan bersama Rasul, ya, kesedaran bersama Al-Quran ini perlu kita perjuangkan di sekolah, di alumni, pelbagai institusi organisasi, agar jangan sampai kita amat rapat dengan kawan kita di dunia ini, sampai di akhirat kita kata fulan ini tidak berbaloi untuk saya gunakan masa banyak, rupa-rupanya kerana tidak ada Quran dalam kehidupan bersama dengan mereka. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok. InsyaAllah kita akan menyambung pada halaman yang kedua daripada juz yang ke-19, My Quran Time, baca, faham, amal, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum.